Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan Kementerian Hal Ehwal Ugama adalah salah satu mercutanda bagi Brunei Darussalam yang dipanggil juga sebagai negara zikir. Tegas Baginda, dari namanya Kementerian Hal Ehwal Ugama telah melambangkan kemuliaan dan kesucian agama Islam. Memandangkan luasnya bidang tanggungjawabnya, Baginda menekankan perlunya pegawai-pegawai dan kaki tangan yang berdedikasi serta cekap dan cepat bertindak membuat keputusan. Bertitah pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama, pagi tadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia membangkitkan beberapa isu penting yang memerlukan perhatian, penelitian, pembetulan dan tindakan. Antaranya prestasi imam-imam masjid, pengurusan dan pentadbiran hal ehwal pendidikan Islam berkenaan skim perkhidmatan perguruan agama, kelemahan penggunaan bahasa Arab di kalangan penuntut-penuntut aliran Arab dan bangunan-bangunan sekolah. Juga menjadi perhatian Baginda ialah peranan Majlis Ugama Islam Brunei, ialah pengurusan Baitul Mal, hal ehwal zakat, pengutipan dan pengagihannya. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Syariah berperanan dalam pelaksanaan kawalan makanan halal di bawah Perintah Sijil Halal dan label halal dan perkhidmat nasihat keluarga. Dalam titah, Baginda menegaskan kewujudan Kementerian Hal Ehwal Ugama adalah sangat penting bagi menangani segala aspek berkaitan dengan agama. Antara yang Baginda tekankan ialah gerakan dakwah. Memandangkan luasnya bidang tanggungjawab kementerian ini, makanya ia memerlukan pegawai-pegawai dan kaki tangan yang berdedikasi serta cekap dan cepat bertindak membuat keputusan. Jika tidak, maka banyaklah kepentingan akan terjejas atau tugas-tugas tidak dapat meningkat. Contohnya, gerakan dakwah sudah kelihatan semakin terhad. Dahulu ada program-program gerakan dakwah di kawasan-kawasan pedalaman untuk mengembangkan syiar Islam. Tetapi pada masa ini, ia dilihat sudah tiada. Kalau benarlah gerakan dakwah sudah terhenti, tidak mungkinkah risiko gerakan-gerakan lain akan mengambil tempat, terutama di daerah Temburong. Sedang dalam masa yang sama, kita mengharapkan supaya Jabatan Pusat Dakwah terus aktif mengembangkan Islam di samping mampu melahirkan penceramah-penceramah tempatan yang berkaliber. Ini penting bagi mengesankan lagi dakwah itu di kalangan semua peringkat masyarakat. Lalu untuk itu, tentu saja gerakan dakwah mesti terus hidup. Tidak boleh lemah, apatah lagi terhenti demi sasaran yang dihasratkan. Dalam titah, Baginda juga menyentuh mengenai peranan masjid. Alhamdulillah, masjid di negara ini tumbuh dengan teratur. Cuma pengurusan dan keperluannya sahaja yang perlu diteliti. Kita masih terus saja mendengar tenaga-tenaga imam dan pegawai masjid belum dapat menampung semua jumlah masjid yang ada. Kerana itu, sampai berlaku tugas imam ada yang dijalankan oleh Bilal. Adakah disebabkan kita ketandusan lepasan-lepasan agama untuk memenuhi keperluan ini?
Lain lagi mengenai prestasi segelintir imam yang juga turut menjadi sungutan kerana mereka tidak hadir bertugas semasa waktu-waktu sembahyang tertentu atau hilang daripada masjid selepas bertugas mengimamkan. Perkara ini juga sudah lama didengar, tetapi masih terus didengar. Sampai bilakah ia tidak akan lagi didengar? Menjadi kelaziman bagi pihak kementerian bahawa setiap kelemahan akan dikaitkan dengan ketiadaan peruntukan. Apakah dalam isu kekurangan dan kelemahan prestasi imam juga ada kena-mengena dengan peruntukan? Menyentuh mengenai tanggungjawab utama Kementerian Hal Ehwal Agama dalam mentadbir hal ehwal pendidikan Islam ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, antara tugas-tugas asasi jabatan tersebut ialah menjaga kemaslahatan guru-guru agama sehingga satu skim yang dinamakan Skim Perkhidmatan Perguruan Agama SPGU telah dikuatkuasakan pada bulan Ogos 2018. Baginda bertitah, adakah skim tersebut dimanfaatkan sebaiknya untuk memenuhi keperluan seperti mengatasi kekurangan guru-guru? Nampak-nampaknya berlaku pengurusan dan pentadbiran yang mengelirukan, iaitu bila mana ada sebilangan guru yang ditarik untuk menjalankan tugas-tugas imam dan pegawai-pegawai masjid. Sementara penambahan jawatan guru agama tidak atau kurang diusahakan. Padahal graduan lepasan kupu SB ramai yang masih menganggur. Begitu juga kekurangan jawatan imam sepatutnya tidak berbangkit kerana masih ramai lepasan-lepasan agama sama ada dari dalam maupun dari luar negara yang masih belum mempunyai pekerjaan. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga membangkitkan mengenai satu lagi isu yang masih belum diatasi, iaitu kelemahan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan penuntut aliran Arab. Justru baginda bertitah menyarankan agar dicari atau cipta cara baharu jika cara biasa didapati sudah tidak relevan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menyentuh mengenai mustahaknya mengambil berat bangunan-bangunan sekolah termasuk bangunan kediaman penuntut-penuntut Brunei di Mesir. Sekarang ada terdapat 7 buah sekolah aliran Arab di seluruh negara. Beta mengambil maklum, kementerian ini ada mempunyai rancangan strategik ke arah pendidikan agama berkesan bagi melahirkan generasi intelek dan profesional melalui program-program bahasa Arab. Yang nampak di atas kertas, rancangan ini memang bagus. Tetapi kita mahu biar hasil juga bagus atau lebih bagus. Dan untuk mendapat hasil yang bagus atau lebih bagus itulah memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh, termasuk pemeriksaan guru-guru, cara mengajar yang menepati kaedah-kaedah pembelajaran, latihan-latihan dan seumpamanya. Kalau cara biasa didapati sudah tidak relevan, mengapa kita tidak cari atau cipta cara yang baru, yang relevan? Inilah persoalan dalam pendidikan yang patut difikirkan. Tidak kurang juga mustahaknya
untuk diambil berat ialah mengenai bangunan-bangunan sekolah, termasuk seperti bangunan kediaman penuntut kita di Mesir. Bangunan-bangunan ini memerlukan pemeriksaan dan pemeliharaan yang sewajarnya supaya tidak berlaku kerosakan berpanjangan. Atau lebih dikhawatiri lagi ialah kalau berbangkit perkara keselamatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyentuh mengenai sengutan berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran zakat. Baginda bertitah Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bertanggungjawab bagi urusan-urusan berkaitan Baitul Mal, hal ehwal zakat, pengutipan dan pengagihan serta lain-lain. Namun ia diragui sebagai tidak proaktif dalam menjalankan tugas-tugasnya membantu golongan daif. Juga masih menjadi sungutan ialah berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran zakat. Para pemohon dan penerima zakat dikatakan terpaksa berulang-ulang kali ke pejabat MUIB untuk menyelesaikan urusan. Selain itu, berlaku juga kesukaran untuk menghubungi jabatan melalui talian telefon oleh orang ramai. Tidak kurang juga jadi isu ialah kelambatan pihak MUIB melunaskan bayaran sewa rumah di bawah skim bantuan Baitul Mal, sehingga ada sebilangan tuan rumah hanya menerima bayaran setelah 2 tahun tertunggak. Jika ini benar, maka sayugia ianya perlu diperbetulkan. Bertitah mengenai peranan Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyentuh mengenai pelaksanaan kawalan makanan halal di bawah Perintah Sijil Halal dan Label Halal yang telah berkuat kuasa pada tahun 2017. Misalnya, pada sekitar bulan April 2018, memuat naik nama sebuah restoran di antara restoran-restoran yang telah diberikan kelulusan sijil halal telah didapati melakukan kesalahan menyimpan daging yang tidak mempunyai jenama halal dan minuman keras. Perkara ini dibuktikan benar sehingga restoran telah didakwa di bawah bab 37 Perintah Sijil Halal dan Label Halal yang telah dikenakan hukuman denda sebanyak RM800. Selain itu, ada lagi beberapa kes penyelewengan yang sama, namun pihak berkuasa yang berkenaan nampaknya tidak sensitif mengenainya. Sepatutnya dengan berlaku kes-kes ini, semua perkara yang berkenaan mestilah diteliti semula, termasuk meneliti akta. Jika ada yang perlu dibaiki atau jika akta itu misalnya sudah tidak relevan, apatah lagi jika ada perkara-perkara yang menyalahi hukum syarak, maka akta seperti itu mestilah diteliti balik untuk dipindah atau mungkin juga wajar dimansuhkan dan diganti dengan yang lain. Ini adalah biasa dalam menangani perkara undang-undang atau akta itu. Rasanya memadailah setakat ini sahaja dengan harapan ianya akan dapat perhatian daripada pihak kementerian. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Halal Ugama pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Karewaddin
Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melawat jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah kementerian tersebut. Kementerian Hal Ehwal Ugama berperanan sebagai peneraju perkhidmatan agama dan bertanggungjawab dalam semua hal yang berkaitan agama Islam, di samping berperanan merancang, melaksana, menilai program dan aktiviti demi kepentingan agama Islam di negara ini. Terdahulu, baginda berangkat melawat Jabatan Urusan Haji yang berperanan selaku perantara bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dengan pihak-pihak berkenaan bagi memudah cara pengendalian urusan yang berkaitan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bahagian kewangan antara yang dilawati baginda. Pembayaran dan perbelanjaan Kementerian Hal Agama, apa-apa yang dibelanjakan oleh Kementerian Hal Agama. Baginda meneruskan keberangkatan dengan melawat unit perundangan Islam. Ditubuhkan di bawah bahagian Majlis Ulama Islam Brunei, unit ini bertanggungjawab mengendalikan kehendak Akta Majlis Ulama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Qadi Penggal 77 serta undang-undang lain yang berkaitan dengan Majlis Ulama Islam. Selain itu, unit ini juga merangka rang undang-undang yang berkaitan isu-isu agama dan semasa. Hadis English. Tiga bahasa. Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa dan MABIM yang ditubuhkan pada 2 Januari 2013 juga menjadi perhatian baginda. Jabatan Majlis Ulama Islam Brunei pula berperanan membantu menyediakan hal ehwal dasar dan undang-undang yang berkaitan kepentingan umat Islam dan agama Islam, hal ehwal pentadbiran dan pengurusan harta zakat, baitul mal dan wakaf, penyelidikan mengenai isu-isu agama Islam dan mentadbir dan melaksanakan kehendak Akta Penggal 77 serta akta-akta atau perintah-perintah lain yang berkaitan Majlis Ulama Islam. Bagian bawah. Di atas belum lagi. Tingkat 1 baru. Juga dilawati baginda bahagian perancangan dan sumber manusia yang bertanggungjawab memberikan latihan dan kursus bagi perkembangan tenaga kerja. Di unit perumahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia disembahkan penerangan mengenai pengurusan rumah-rumah kerajaan di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Baginda meneruskan keberangkatan dengan melawat bahagian kemajuan syiar Islam dan perpustakaan dengan visi memperkasa kerasmian dan amalan agama Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna. Bahagian kemajuan syiar Islam terus mengembangkan dan meningkatkan syiar Islam melalui sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam. Dapat diakses melalui di sini menggunakan komputer di sini. Perpustakaan Kementerian pula bertanggungjawab mencari dan mendapatkan, menghimpun, menyimpan dan menyediakan pelbagai bahan rujukan yang berkaitan dengan pengetahuan dan hal ehwal agama Islam dari dalam dan luar negeri. Sebagai pusat rujukan Islam bagi orang awam, perpustakaan ini merupakan gabungan antara perpustakaan awam dan perpustakaan khusus di negara ini. Mempertingkatkan perkhidmatan teknologi maklumat dalam penyampaian perkhidmatan, pendidikan dan informasi Islam yang berintegrasi dengan pengurusan yang bersistematik, terurus, berpandukan, pelan strategik dan berlandaskan dasar e-kerajaan menjadi misi bahagian teknologi maklumat. Sementara misi Jabatan Pentadbiran memantapkan pengurusan perkhidmatan, perancangan dan pembangunan sumber manusia serta kewangan secara bersistematik, berkualiti, efisien, berkesan dan dinamik. Perkhidmatan agama di bawah kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa meletakkan agama Islam sebagai teras utama di kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan baginda. Tamat sudah.
Unit Baitul Mal dan Zakat Fitrah dan bahagian kutipan dan agihan zakat juga menjadi perhatian baginda. Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei MUIB antara lain berperanan memastikan pelaksanaan zakat dalam kalangan umat Islam di negara ini dijalankan dengan sempurna dan terpelihara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia meneruskan keberangkatan dengan melawat Jabatan Majlis Ugama Islam di bangunan baharu kementerian berkenaan. Dalam merealisasikan Wawasan Brunei 2035, perkhidmatan agama turut memainkan peranan yang penting untuk seluruh penduduk negara ini. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini memastikan Kementerian Hal-ehwal Agama peka terhadap perkara-perkara yang ditangani Kerajaan Baginda selain berusaha menjayakan misi dan visi kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya. Dari Kementerian Hal-ehwal Agama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat ke Julangan Titah Graduan Bersepadu yang terletak di Jalan Bunga Teratai, Kampung Jaya Setia, Perpindahan Berakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Awang Zaman bin Haji Gapar, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Pengurusan dan Operasi Graduan Bersepadu. Graduan Bersepadu Sendirian Berhad yang memulakan perkhidmatan Ahad lalu ditubuhkan sebagai usaha dan inisiatif yang julung kalinya diungkayahkan bagi memberi peluang kepada para graduan daripada pelbagai latar belakang akademik untuk berkhidmat kepada masyarakat melalui bidang keusahawanan atau perniagaan. Mempunyai 5 buah anak syarikat dalam bidang berlainan, Graduan Bersepadu dikendalikan oleh 53 graduan tempatan. Anak-anak syarikat tersebut ialah Sajian Graduan, Pasaria Graduan, Designer Graduan, Pustaka Graduan dan Tutor Graduan. Projek Graduan Bersepadu dihasrat dapat menghasilkan graduan yang berdikari, seterusnya membina masyarakat mandiri bagi mengharungi pelbagai cabaran revolusi industri keempat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan melawat ke unit Sajian Graduan. Unit Sajian Graduan berkonsepkan kafe gaya moden yang menawarkan lebih 70 jenis makanan. Kaki tangan unit ini terdiri daripada para graduan tempatan yang telah berjaya menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang dari universiti-universiti dalam dan luar negara. Pasaria Graduan yang diungkapkan sepenuhnya oleh graduan-graduan tempatan dari pelbagai latar belakang pendidikan ini menawarkan barangan keperluan harian dari bahan-bahan kering dan basah yang berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan permakanan. Designer Graduan juga menjadi tumpuan dalam lawatan baginda. Designer Graduan merupakan salah sebuah anak syarikat di bawah naungan Graduan Bersepadu yang berkhidmat sebagai butik dan kedai jahit. Diungkayahkan oleh 5 graduan dari pelbagai latar belakang dengan bimbingan lembaga pengarah dan dilatih oleh syarikat ternama dalam bidang desain dan seni jahit. Sementara itu, pustaka graduan dijalankan oleh graduan yang mempunyai latar belakang yang berbeza iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kubu SB, Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Teknologi Brunei UTB dan College Perdagangan Laksmana. 11 tenaga pengajar dari pelbagai jurusan dan universiti dari luar dan dalam negeri pula mengendalikan tutor graduan. Tenaga pengajar tutor graduan ini dilatih secara komprehensif oleh pensyarah-pensyarah dari Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah UBD yang diperkenalkan kepada teori pembelajaran yang sesuai selaras dengan piawaian standard guru-guru Brunei.
Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia setentunya akan mendorong golongan belia bagi memenuhi harapan tinggi yang diletakkan kepada mereka. Ini termasuk sumbangan bermakna mereka kepada pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara sekaligus mempersiapsiagakan diri mereka untuk menjadi aset negara yang bernilai. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Yoshihide Suga atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Jepun berikutan kemenangannya dalam pilihan raya bagi pemilihan Presiden Liberal Democratic Party LDP baru-baru ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Mama Alam berkenan menerima menghadap secara berasingan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu, Isteri Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu dan Isteri Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri mula-mula berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Gerda Winkler, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam. Puan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikannya ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 10 September lalu. Ini diikuti oleh Puan Yang Terutama Tiffany Ann McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam. Puan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikannya ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 10 September yang lalu. Juga hadir Miss Jo McIntosh, Setiausaha Kedua. Seterusnya menghadap Mrs. Tuti Suwidjiningsih, Isteri Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Miss Natalie Gower Barnes, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam. Juga menghadap Datin Dayang Maria Ratnah binti Haji Muhammad Apong, Isteri Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Operasi Musang King berjaya menahan 13 orang tempatan kerana disyaki terlibat dengan aktiviti pengedaran. Butiran lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Pada 10 hari bulan September 2020, Biro Kawalan Narkotik BKN telah membuat serbuan secara serentak terhadap 3 buah rumah berasingan di Jalan Junjungan, Kampung Limau Manis yang dipercayai mempunyai rangkaian pengedaran dan aktiviti penyalahgunaan dadah. Operasi yang dinamakan Musang King telah berjaya menahan seramai 13 orang tempatan kerana disyaki terlibat dengan aktiviti pengedaran. Tangkapan tersebut terdiri daripada 9 orang lelaki dan 4 orang perempuan berumur dalam lingkungan 18 ke 59 tahun. Tangkapan kali ini merupakan serbuan yang menghasilkan rampasan dadah, wang dan harta benda yang terbesar pernah dicatatkan oleh BKN. Kegiatan mereka yang tertangkap merupakan sebuah bisnes dadah keluarga terbesar di negara ini yang sangat aktif dan merupakan pembekal terbesar dadah jenis syabu yang mempunyai jaringan pengedaran di seluruh negara.
Hasil daripada serbuan dan juga pemeriksaan semua kediaman terbabit serta keenderaan suspek telah menemui beberapa kotak plastik yang berisi pecahan dan ketulan hablur dipercayai dadah jenis syabu, dadah kelas A melebihi 19,000 gram atau 19 kilogram yang dianggarkan mempunyai nilai pasaran melebihi RM3,700,000. Antara rampasan yang signifikan yang dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran dadah adalah sejumlah wang tunai termasuk beberapa mata wang asing yang dianggarkan melebihi RM250,000. Pelbagai barangan kemas emas, barangan berjenama terdiri dari jam tangan dan beg tangan, peralatan gym dan elektronik, perabot rumah, 13 buah kereta, 2 buah bot dan sebuah motosikal. Turut dijumpai 202 kartun rokok pelbagai jenama dan telah diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED untuk tindakan selanjutnya. Tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah kesalahan seperti berikut. Di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah bagi tujuan mengedar dadah kelas A yang melebihi dari 100 gram membawa kepada hukuman gantung hingga mati. Seksyen 6(A) iaitu atas memiliki dadah terkawal. Seksyen 6(B) APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal. Seksyen 9 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memberikan kebenaran bagi premis yang dimiliki digunakan dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Dan Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 iaitu atas kesalahan membersihkan wang haram yang boleh membawa denda tidak melebihi RM500,000 dan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Biro Kawalan Narkotik memberikan amaran kepada mereka yang terlibat di dalam aktiviti pengedaran dadah haram bahawa BKN akan terus menjejaki dan memburu mereka sehingga mereka tertangkap dan dibawa ke muka pengadilan. Pengedar-pengedar dadah adalah musuh negara yang mesti dihapuskan kerana kegiatan mereka telah membawa kesan kerosakan kepada keharmonian kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta mendatangkan ancaman kepada keselamatan dan ketahanan nasional. Dengan kejayaan ini, BKN juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan kerjasama yang diberikan ke arah menumpaskan sindiket-sindiket jenayah seperti sindiket keluarga pengedar ini. BKN juga ingin menyeru kepada orang ramai supaya akan dapat terus bekerjasama menyalurkan maklumat yang dapat membantu pihak kerajaan dalam sama-sama membasmi aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan kesejahteraan awam dan menjejaskan keselamatan negara Brunei Darussalam. Satu kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan ketika tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 145 dengan kes yang sembuh seramai 151 orang. 385 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini dan 5,635 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 169 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan
menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 55,256 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sektor swasta di negara Brunei Darussalam memainkan peranan yang sangat mustahak dalam pembangunan sumber manusia. Dengan peningkatan pesat teknologi dan impak dari pandemik COVID-19, pembangunan sumber manusia penting dalam menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan dan cabaran-cabaran dalam dunia pekerjaan. Berucap semasa menghadiri persidangan Menteri-Menteri Peringkat Tinggi ASEAN mengenai pembangunan sumber manusia bagi perubahan dunia pekerjaan petang tadi menerusi persidangan video, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga berkata kerajaan telah bekerjasama rapat dengan para perwakilan industri utama dalam sektor swasta dalam usaha menjana kecekapan yang sesuai dan relevan diperlukan bagi pasaran buruh ke arah memastikan kurikulum pendidikan sejajar dengan tuntutan industri, menggalakkan peluang-peluang yang berterusan bagi perantisan di samping menyediakan inisiatif-inisiatif menjana keupayaan. Yang berhormat Penorangkaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong turut mengongsikan amalan-amalan terbaik dalam menyediakan dasar-dasar dan persekitaran yang boleh menggalakkan kepimpinan sektor private dalam pembangunan sumber manusia di negara ini. The Government of Brunei, through the Manpower Planning and Employment Council (MPC) and Darussalam Enterprise Day, continues to encourage companies in the private sector to provide platforms for upskilling and reskilling through programs such as the iReady Apprenticeship Program, Capacity Development Center, Industry Business Academy, and Brunei Mentors for Entrepreneurs Network. Through the iReady program, unemployed graduates are offered a 3-year apprenticeship which provides much-needed experience into various industries in both the public and private sector. Accordingly, this helps to increase the employability and marketability of job seekers. As of 15 February 2020, 248 apprentices are engaged in private companies, while 41 of the apprentices have secured permanent employment in micro, small and medium enterprises. Persidangan dilancarkan oleh Menteri Buruh, Invalids and Social Affairs, Republik Sosialis Vietnam, Dau Ngoc Dong. Jemaah Menteri meluluskan peta jalan deklarasi ASEAN mengenai pembangunan sumber manusia bagi perubahan dunia pekerjaan seterusnya melancarkan Majlis TVET ASEAN. Dalam sesi rakan kongsi, delegasi negara diketuai oleh Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kebajikan dan Undang-Undang di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Menteri-Menteri Buruh ASEAN dan Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN, Pengarah Am Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, Mr. Guy Ryder dan Datuk Paduka Lim Jok Hoi, Setiausaha Agung Sekretariat ASEAN. Ketua-ketua kanan pengangkutan ASEAN dan Jepun telah bertukar-tukar pandangan mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara ahli ASEAN dan Jepun ke arah menangani pandemik COVID-19 dalam sektor pengangkutan. Perbincangan menerusi persidangan video pegawai-pegawai kanan pengangkutan ASEAN 2020 ke-18 dipengerusikan bersama oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi pegawai-pegawai kanan pengangkutan ASEAN STOM bagi tahun 2020 dan Tuan Yang Terutama Kawarabayashi Yasuto, Ketua Pengarah Hal Ehwal Antarabangsa Kementerian Tanah, Infrastruktur Pengangkutan dan Pelancongan Jepun. Persidangan juga membincangkan perkembangan terkini mengenai projek-projek yang dilaksanakan di bawah Pelan Kerja Rakan Kongsi Pengangkutan ASEAN Jepun AJTP, termasuk beberapa inisiatif baru untuk pelaksanaan Pelan Kerja AJTP bagi tahun 2020-2021 seperti laporan akhir di bawah Strategi Promosi Pelayaran ASEAN Jepun,
Garis panduan bagi pemeliharaan laluan navigasi di ASEAN dan garis panduan mengenai langkah-langkah keselamatan bersama laluan kapal di rantau ASEAN. Inisiatif-inisiatif baharu bagi tahun 2020-2021 pula ialah perkembangan garis panduan bagi kapasiti atau prestasi penilaian terminal kontainer di rantau ASEAN, perkembangan garis panduan mengenai perkhidmatan penyampaian maklumat maritim kepada bot-bot kecil di rantau ASEAN dan pelan tindakan ASEAN-Jepun mengenai pembaikan persekitaran dalam sektor pengangkutan 2021-2025. Persidangan tersebut adalah sebagai persediaan bagi mesyuarat pegawai-pegawai kanan pengangkutan ASEAN dan Jepun kali ke-19 dan juga mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Jepun kali ke-18 yang akan diadakan pada November tahun ini. Persidangan ketua-ketua kanan pengangkutan ASEAN dan Jepun yang dianjurkan oleh Kementerian Tanah, Infrastruktur, Pengangkutan dan Pelancongan, Jepun merupakan satu platform tahunan bagi ASEAN dan Jepun membincangkan inisiatif-inisiatif utama berkaitan sektor pengangkutan di bawah rangka kerja Rakan Kongsi Pengangkutan ASEAN-Jepun. Golongan belia selaku pemimpin masa akan datang bukan sahaja perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang berguna, tetapi mereka juga harus memiliki kepribadian mulia dan mampu mengimbangi aspek lahiriah dan rohaniah meskipun menghadapi cabaran dengan berpegang teguh kepada lunas-lunas Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa Majlis Forum Belia sempena awal tahun 1442 Hijrah bagi daerah Brunei dan Muara. Hadir semasa forum Kenal Bersara Pangeran Haji Maidin bin Pangeran Haji Said Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum bertajuk Peranan Belia Menuju Wawasan 2035 dibincangkan oleh dua ahli panel iaitu Pangeran Muhammad Faris Ramadhani bin Pangeran Haji Salahuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Jamiah Sri Hasanul Bolkiah, Kampung Kiarong dan Dayang Hajah Siti Nurul Hazwani binti Haji Muhammad Yusof, beliau wanis Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong. Ianya memfokuskan isu-isu cabaran serta memberikan solusi dari pelbagai aspek antaranya kekeluargaan, kemasyarakatan serta dakwah, forum anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasanul Bolkiah Kampung Mentiri. Ribut Tropika Nol dijangka mempengaruhi keadaan cuaca negara Brunei Darussalam. Ia secara tidak langsung akan menyebabkan keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan lebat sekali-sekala beserta angin kencang terutamanya di kawasan laut. Manakala mesej tular di media sosial pada masa ini mengenai taufan Mangkut adalah tidak benar. Taufan Mangkut adalah kejadian taufan yang telah berlaku pada bulan September 2018. Perkara itu dikongsikan oleh Dayang Rokiah binti Haji Angas, pemangku pengarah kaji cuaca dalam sidang media pagi tadi. Pada masa ini tidak ada sistem taufan yang dikesan di kawasan rantau kita ni masa ni. Walau bagaimanapun, sistem yang ada pada masa ini hanyalah sistem ribut tropika atau tropical storm yang dinamakan Nul, yang mana tahap kekuatan sistem ini adalah jauh lebih rendah kalau kita ni bandingkan dengan sistem taufan. Pada pukul 2 pagi tadi, waktu tempatan, waktu negara Brunei Darussalam, ribut tropika Nul ini berada di lokasi 13 degrees utara, 118.5 degrees timur, iaitu kira-kira 933 km dari negara Brunei Darussalam. Masa ini memang jauh lah. Sistem berkenaan dijangka bergerak ke kawasan utara Laut Cina Selatan menjauhi negara kita ni. Sementara itu, Dayang Marzeti binti Haji Mahadi, pemangku Timbalan Pengarah Kaji Cuaca seterusnya memberikan maklumat ramalan cuaca bagi negara ini bagi tempoh beberapa hari akan datang. Sehingga hari Jumaat ini diramalkan berangin dengan hujan sekali-sekala lebat melintasi kawasan negara terutamanya di kawasan laut. Kelajuan angin dijangka meningkat sehingga 50 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai ke paras bergelora sehingga 2.5 meter semasa atau dekat hujan yang berangin.
Oleh demikian, orang ramai khususnya para pemandu jalan raya di jalan raya dan para pelaut adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga demi menjamin keselamatan semua. Orang ramai dinasihati supaya mengikuti perkembangan cuaca terkini dengan menghubungi peramal kerja cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca. Orang ramai juga diingatkan agar tidak mudah terpedaya dan percaya maklumat yang disediakan atau disebarkan melalui mana-mana aplikasi media sosial tanpa memastikan kesahihan maklumat serta menghentikan penyebarannya. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah mengkayahkan fasa kedua program Penulis Muda tahun 2020 selepas penyelenggaraan fasa pertama pada tahun 2019. Program tersebut adalah projek khas untuk penulis-penulis muda serta mensasarkan golongan muda belia yang berumur 15 hingga 35 tahun dan mempunyai minat dalam dunia penulisan dan berpotensi untuk dikembangkan bakat dalam penulisan karya-karya sastra. Seramai 24 orang menyertai bengkel yang bertujuan membimbing penulis muda berkarya dengan sistematik dan terarah yang dipandu atau dibimbing oleh beberapa pakar sastra dan penulis berpengalaman dari dalam negeri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sepanjang mengikuti bengkel ini, banyak hasil dapatan yang dapat, antaranya iaitu satu, dapat membuka minda dan dapat untuk memperbaiki lagi lah skill-skill penulisan. Dulu Anda tahu macam mana cara membuat sajak. Sekarang ni macam alhamdulillah bolehlah sudah menulis serba sedikit lah. Walaupun ia hanya macam bengkel sajak, tapi dari sajak itu kita ni boleh meningkatkan lagi seni kreativiti kita ni dalam segi penulisan. Program Perkemahan Ukhuwah Islamiyah Anjuran College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kubu SB berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan program berkenaan. 46 orang mahasiswa tahun 3 dan tahun 4 yang mengikuti perkemahan tersebut menerima sijil masing-masing. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Miqdar Rusti, Dekan Fakulti Usuluddin Kubu SB. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf berupa rak buku, kerusi, buku-buku panduan sembahyang, buku-buku keugamaan, buku-buku kisah Nabi-Nabi serta barangan keperluan pos dakwah Selapun kepada Awang Haji Saleh Diki bin Abdullah, Imam Pos Dakwah Selapun. Wakaf tersebut merupakan sumbangan daripada Kubu SB, sumbangan persendirian daripada peserta perkemahan dan juga daripada Kelab Fikrah. Melalui jurusan saya sendiri, jadi apa yang dapat diterapkan ialah sifat dakwah itu sendiri. Sebagai contoh, kami berjumpa dengan bukan orang Islam ini, dakwahnya berbeza dengan berdakwah dengan orang-orang Islam. Iaitu seperti kami melihatkan orang dakwah ke tani itu. Dakwah ke tani melalui akhlak ke tani, dakwah kami melalui tutur cara ke tani, sopan santun ke tani. Walaupun anda perlu cerita panjang-panjang tentang agama, lihatkan sejak akhlak. Apa yang saya dapat dan juga pelajari dalam berdakwah ini adalah salah satunya hendaklah menanam sifat pemudulian. Sifat pemudulian ini maksudnya adalah kita ni semua hendaklah memperdulikan siapa saja, tidak mengira bangsa, agama. Ini banyak benda-benda baru yang kami pelajari, khususnya untuk meningkatkan kami punya ilmu pengetahuan dan kemudian meningkatkan lagi kualiti ibadah kami dan juga memberikan kami dorongan untuk sentiasa mencuba untuk berdakwah kepada orang-orang yang khususnya orang mu'allaf dan orang-orang yang untuk membina kita ni punya silaturahim bersama orang-orang yang bukan Islam lah. Kami juga telah belajar banyak ilmu di sini, menambah contohnya dari sudut solat dan wudu, dan juga di sini kami juga solat fardu berjemaah, dan di samping itu juga kami juga menjalankan silaturahim sesama kami dengan lebih erat lagi.
Seorang lelaki warga negara asing berjaya ditahan oleh keanggotaan Balai Polis Temburong Pasukan Polis Diraja Brunei semasa kawalan pihak polis dijalankan di Simpang 3 Kampung Ratai daerah Temburong. Semasa kejadian, suspek dilaporkan tidak memberhentikan kenderaan yang dipandunya. Suspek kemudian berjaya ditahan di kawasan Kampung Sibulu dan setelah pemeriksaan dijalankan, mendapati sejumlah bungkusan hitam dipercayai barangan yang tidak diisytiharkan, iaitu barangan ayam mentah seperti kepak ayam, nugget, sausage dan sebagainya. Hasil penemuan dirampas dan suspek dibawa ke Balai Polis Temburong bagi siasatan awal dan siasat lanjut akan diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Eksas Diraja serta bahagian kawalan makanan halal.